Alhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya ilahal alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan-tuan Haji, Tuan Bilal, Puan Hajah, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jemaah Surau Al-Jauhar, Taman Sentosa Johor Bahru yang berbahagia sekalian, tuan-tuan semua sihat ya? Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah taala dikurniakan Allah taala kesihatan, keafiatan ya, dan ketakwaan ya, dan taufik dan hidayah Allah taala insya-Allah. Sidang hadirin sekalian, insya-Allah kita sambung malam ini kuliah kita tentang kupasan kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan manfaat daripada ilmu-ilmu beliau fi dunia wal akhirah insya-Allah. Berkata muallif, berkata pengarang kitab ini Al-Hikam ini mengatakan innama ajral adha ala aidihim kay la takuna sakinan ilaihim arada an yuz'ijaka an kulli shay hatta la yashghalaka anhu shay. Memang sengaja Allah Ta'ala jadikan gangguan terhadap dirimu daripada mereka. Allah sengaja hantar kita ni gangguan dalam pelbagai bentuk. Mungkin manusia yang ganggu, biasa manusia lah kan. Mana Allah hantar makhluk tu ganggu kita, apa juga bidang, apa juga ruang, ganggu lah macam-macam lah kan. Scammer lah, tipu lah, itulah, inilah, dengki lah, menzalimi lah kan. Kita ada, tuan-tuan ada pengalaman tak kena ganggu? Macam-macam lah gangguan kan. Mungkin dia merupakan anak, mungkin merupakan saudara, kawan-kawan kan, mungkin jiran, mungkin sahabat handai, mungkin musuh. Itu yang nyata lah. Ataupun dalam bentuk gangguan yang kita tak nampak, jin ke, syaitan ke, sebagainya kan, penyakit ke, gangguan apa juga gangguan, Allah sengaja hantar. Kenapa ya? Innama ajral adha ala aidihim. Memang sengaja Allah jadikan gangguan terhadap dirimu itu daripada mereka itu supaya kamu tidak jinak kepadanya. Tidak jinak kepadanya. Tidak jinak maknanya berbaik-baik, tidak bergantung dengan mereka, tidak rapat dengan mereka sehingga lupakan Allah kan. Allah sengaja menjemukanmu daripada segala sesuatu supaya tidak ada sesuatu yang melupakanmu daripada Allah Ta'ala. Jadi ini pandangan para ahli sufi tasawuf yang melihat gangguan yang datang itu hasil manusia lah kan. Manusia siapa pun melihat hikmah sebalik itu. Itulah sikap sikap orang-orang sufi dalam bentuk kerohanian. Mereka melihat hikmah di sebalik apa juga yang berlaku kan. Orang lain mungkin tension, stres, darah tinggi naik kan, jauhkan diri, terus tak boleh terus jadi hidup kacau kan, tak tenang. Tapi orang sufi, orang kerohanian sepatutnya melihat sebaliknya, ada hikmah sebalik tu. Ini tujuan, inilah hikmah dia kenapa gangguan tu datang
Ni dia. Supaya akhirnya kita bila asyik diganggu je, kita rasa suka tak dengan orang tu? Tak sukalah. Walaupun dulu suka dia, sayang dia, kita kawan dia, kita bergantung dengan dia, member, sahabat. Tiba-tiba dia pula yang kita harapkan, dia pula yang ganggu kita. Akhirnya kita merasa fed up. Tak payah, aku harapkan pagar. Ya, bukan pagar, pegar, ingatkan pagar. Rupanya pegar. Kita bayangkan pagar tu pegar. Oh, pegar burung dia jenis burung rupanya. Subhanallah. Harapkan pegar, pegar makan padi rupanya kan. Rupanya burung yang kan pagar tu. Kan maknanya harapkan pegar, harapkan makhluk, akhirnya dia juga yang makan padi kita. Harapkan kawan-kawan yang makan kawan kita. Jadi akhirnya kita akan rasa bosan, rasa jemu dengan mereka, dan supaya Allah sengaja kita jemu dengan mereka supaya akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Kan? Dan kadang-kadang makhluk menghina dan mencaci seseorang yang baik supaya hatinya merasa tenang dengan Tuhan dan mendekatkan kepada Allah. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah berkata, guruku telah mewasiatkan kepadaku seraya berkata, ihrab min khairin nas akthara mimma tahrabu min syarrihim, fa inna syarrahum yusibuka fi badanik wa khairahum yusibuka fi qalbik, wa li an tusaba fi badanik khairul laka min an tusaba fi qalbik, wa la aduwan turji'u bihi ila Allah khairul laka min sadiqin yasudduka 'anillah. Yang bermaksud, kata Syekh guru kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, mengatakan, larilah, kamu hendaklah lari daripada kebaikan manusia. Kalau boleh elakkan terhutang budi, kalau bolehlah elakkan termakan budi, elakkan. Bukan kita ni tak nak terima hadiah orang, bukan tak nak terima pemberian orang, bukan. Tapi kalau dah terima, dah bagi, alhamdulillah kita terima lah. Tapi kalau boleh elak kan. Sebab apa? Dia pesan, larilah daripada kebaikan manusia tu lebih laju, lebih banyak daripada kamu lari daripada kejahatan dia. Patutnya kita lari daripada kejahatan. Orang buat baik, kita makin rapat dengan dia. Patutnya orang faham gitu. Dia buat baik, belanja makan, puji kita kan, macam support kita, macam-macam lah, sokong kita. Patutnya kita kena makin rapat dengan dia. Tapi dia pesan, lari, elakkan termakan budi. Kenapa ya? Lebih laju, lebih kita lari daripada orang yang buat jahat dengan kita. Dan kita ikut logik, orang yang buat jahat tu patutnya kita lebih jauh. Memang dua-dua kita jauhkan diri, betul lah. Takkanlah jahat kita buat baik dengan dia kan. Contohnya dia buat jahat kita, dia aniaya kita larilah. Dipukul kita larilah. Takkan nak kita nak tadah kan, tadah badan kita, taklah. Maksudnya lari, dua-dua kena lari, tapi dia kena lari lebih laju daripada orang yang buat baik dengan kita, supaya kita tak termakan budi. Kenapa ya? Kerana kejahatan mereka tu hanya terkena pada badanmu sahaja yang zahir ni. Mungkin luka, mungkin bengkak, mungkin patah, mungkin sakit, mungkin malu, jasad kita yang zahir, badan lah tapi musibah badan yang kena pada kita tu lebih baik, jauh lebih baik daripada musibah tadi. Maknanya apa ni? Manakala orang yang berbuat baik dengan kita terhutang budi dengan dia, akan mengenai pada hati kita. Kena hati macam mana pula? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sifat dia sangat cemburu dengan kita, dengan makhluknya. Sangat-sangat cemburu. Bukan tak boleh terima kasih, bukan tak boleh kita puji orang, tak boleh sayang, tapi Allah cemburu. Kita kena letakkan Allah nombor satu kan. Walaupun orang tu berbuat baik dengan kita, dibimbangi apa tu? Dibimbangi kita, akhirnya kita lebih ingat, lebih menghargai makhluk yang buat baik dengan kita tu, yang kita terhutang budi dengan dia. Kita lebih menghargai dia, lebih terima kasih kat dia daripada Allah. Tu cerita dia. Kalau setakat orang buat jahat kita, pukul kita, kutuk kita apa, mungkin kita malu zahir je lah
Tapi kalau kita buat baik, kita hutang budi dengan dia, kita pun jadi tak boleh nak lepas diri, akhirnya kita akhirnya bergantung dengan dia, habis Allah kita nak letak macam mana? Dah terlupa Allah pula, mungkin mengganggu kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata tadi, ya, orang yang buat jahat kita tu, dia sekadar memberi musibah pada badan kita, tapi orang yang buat baik pada kita tu, subhanallah, dia boleh beri musibah kepada hati kita. Lihat, nampak tak ibu-ibu? Mana orang-orang kerohanian, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang selalu memuji Allah, bertasbih pada Allah, bertasbih, berzikir, berwirid, kan, hubungan dengan Allah Ta'ala, mereka tak suka kalau boleh elakkan diganggu hubungan itu yang baik itu dengan Allah dengan benda-benda makhluk ni, kan. Musibah pada badan jauh lebih baik daripada musibah pada hatimu, dan musuh kembali dengannya kepada Allah yang lebih baik bagimu daripada rakan yang menghalangmu daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa tu? Bukan kita ni jadi orang yang tak nak terima kebaikan orang, bukan. Orang berbudi kita berbahasa terima kasih, kan. Betul Nabi pesan, kalau orang buat baik kepada kita, beri sesuatu, cepat-cepat balas. Paling tidak pun dengan ucapan jazakallah khair, terima kasih, semoga Allah membalas yang sebaik awak. Cepat-cepat balas, cepat-cepat. Kita balik pada Allah, jazakallah khair, jazakumullah khairul jazakallah, terima kasih, ya. Sebab hakikatnya yang datang tu pun Allah yang hantar dia, ya, begitu. Jadi sidang hadirin sekalian, kita lihat maksudnya apa ini. Pandangan hikmah, ada hikmah di sebalik ujian yang datang. Jadi kalau kita rasa, kita faham konsep ni, hikmah ni, apa pun yang datang, keburukan, kejahatan sebagainya, ya, akhirnya hilang kawan sekalipun, hilang saudara sekalipun, akhirnya lah contoh, kan, hilang sahabat, ya, tapi kita dengan Allah Ta'ala makin dekat. Biasanya bila kita dengan manusia ni pula sifat kita, bila kita ni dengan manusia, dengan makhluk yang kita harapkan selama ini sokong kita, support kita, bantu kita dan pernah bantu kita pun sebagainya, tiba-tiba dia pula yang mengkhianati kita, dia pula yang ungkit-ungkit, dia pula yang jadi petikaikan kita ni, macam-macam hal petikaikan jasa baik dia, mengungkit. Rasa panas tinggi, kata panas tak? Panas. Ya, sebab itulah Allah pesan dalam Quran, kan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ungkitan dan cercaan, sebab sangat menyakitkan. Dah sedekah, dah hadiah dulu, ya sila terima kasih, dengan ungkit tu yang tension kita dengar tu. Kalau aku tak tolong kau dulu, kau kat mana sekarang? Kalau aku tak support kau, kat mana? Kau jangan lupa diri. Dia pula, padahal dia yang support kita tu dengan bantuan Allah, rezeki yang Allah berikan, hakikatnya lah, kan, tapi dia ngungkit, habis pahala dia terbatal. Jadi jangan ungkit. Jadi akhirnya tuan-tuan, bila kata contohlah ada kes jumpa, dia ungkit kita, dia marah-marah kita, ungkit, akhirnya kita putus sahabat, kita rasa kecewa dengan dia, akhirnya kita balik pada Allah, insya-Allah. Sepatutnya sebab itu Allah sengaja hantar orang macam itu. Akhir kita pun rasa, tak apalah, gini rupanya. Tak apalah, ya Allah, kembali pada Allah, insya-Allah, kan. Biasa gitulah, biasanya lah. Bila kena uji, cepat kita akan berubah. Boleh pula bangun malam, boleh pula tahajud, boleh pula menangis, mengadu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, aku tak sangka begini berlaku, ya Allah, kan. Dan dekat pula dengan Allah Ta'ala. Bagus tak tu ujian tu? Baguslah. Maknanya baiklah ujian tu, akhir kita jadi dekat dengan Allah Ta'ala, kan. Begitu, ya, supaya kita ni, Allah nak kita ni tenang dengan Allah, bukan dengan manusia, bukan dengan makhluk, kan. Siapa pun yang buat baik, doktor ke, siapa ke, buat baik ke, perawat ke, apa ke, ubat ke, apa ke, sembuh sebagainya, hakikatnya Allah Ta'ala, kan, Allah yang baikkan, itu. Tapi adab kita, terima kasih, kan, menghargai dia lah, adab kita dengan makhluk, tapi hakikatnya kita pegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, bukan dia. Alhamdulillah, itu manusia, makhluk yang nampak mungkin. Ini pula, tapi itu umum lah.
ya. Ini pula kata hikmah, kata Syekh Ibn Ta'ilah, idza alimta anna syaitan la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadih. Jika kamu telah mengetahui, jika kamu telah memahami bahawa syaitan itu tidak pernah lupa kepadamu, maka janganlah kamu lupa pula kepada Allah yang ubun-ubun kamu ada di tangannya. Tuan-tuan, antara musuh yang paling besar, yang paling hebat, yang paling jahat, yang paling dengki dengan kita siapa? Syaitan, iblis. Syaitan ni tak pernah lupakan kita, tak pernah lupa kita, tak pernah ada cuti. Dia kerja terus sejak kita dilahirkan sampai kita mati, kan? Dia terus kerja siang malam. Kita tidur, mungkin tidur dengan kita agaknya, kalau tak baca bismillah lah dan doa, kan? Kita makan, mungkin tidur makan dengan kita agaknya. Segala-gala dia ikut kita, every time, every single second, setiap saat dia ikut kita. Syaitan ni penjahat dia, bisik kita macam-macam lah. Mana-mana dia bisik, jangan beramal, jangan ibadah, janganlah, malas tidur je, jangan beramal. Kita lawan, kita buat juga amal. Dah beramal dia bisik lagi, engkau lah hebat, engkau lah terror, engkau lah handal, orang lain tak guna, tak boleh pakai, kan? Kau ni hebat, kau ni alim. Gitu pula. Itulah syaitan. Maknanya dia tak pernah lupa dengan kita. Jadi apa jawapan dia? Kita lihat. Kalau orang yang tak faham, orang yang tak faham, ya, ataupun tak mempelajari ilmu ini tentang hikmah di sebalik pada kejadian yang Allah ciptakan ini, termasuk syaitan, mungkin akan menyalahkan Tuhan. Kenapalah Allah jadikan syaitan ni? Apalah faedah syaitan ni ada, ke? Cuma syaitan tak ada kan bagus. Fikir gitu pula. Tak boleh. Tapi kita faham hikmahnya, ada hikmah. Walaupun syaitan yang Allah jadikan tu ada hikmah. Hikmahnya pertama ni disebut, kalau kamu dah sedar, dah tahu bahawa syaitan tak pernah lupakan kamu, cuba nak rosakkan kamu supaya dia nak ajak masuk neraka macam dia, jadi member dia dalam neraka. Jadi dia tak pernah cuti lah. Kita cuti Taipusan pun dia kerja. Cuti Ayahat Minggu pun dia kerja. Ini Ayahat pun dia kerja juga. Mana ada cuti? Kita tidur, dia jaga, standby, dia bangunnya terus. Kita tidur pun diikat kita, kan, dengan 3 ikatan. Itu yang Nabi sebut tu. Maksudnya apa? Nabi sebut, bila kamu tidur, bangun tidur, pertama kena baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila baca doa tu, Nabi dah ajar, dah panduan dia. Baca doa tu, ikatan pertama terputus, terbuka, kan. Dah baca doa tu, bangun, ambil wuduk. Bila ambil wuduk, ikatan kedua terbuka, diikat. Kalau lah boleh nampak, tuan-tuan, Masya Allah, kan best, best tak kalau nampak? Tapi agaknya lah, tapi tak best. Tapi sebab tak best lah kot, kita dihijabkan tak nampak tu. Kalau nampak kita mungkin jadi gila aja, kan. Bagi tengok anak-anak, kena ikat, kena ikat. Mak, ayah, atuk, nenek kena ikat, anak-anak semua kena ikat. Apa hal ni? Tapi tak nampak. Tapi memang ada ikatan tu, Nabi dah sebut dah. Cara nak buka ikatan tu bukan dengan potong gunting pisau, tak payah. Baca bacaan yang Nabi ajar. Baca doa pertama, yang kedua ambil wuduk, ikatan kedua terbuka, yang ketiga solat. Bangunlah subuh, kan, solat, terbuka semua ikatan, kita bebas daripada ikatan syaitan tu. Maknanya syaitan tetap kerja. Dan Nabi kata, kalau kamu bangun tidur, ya, ketika wuduk tu, hendaklah kamu masukkan air dalam hidung. Bos, kan? Kenapa? Sebab syaitan tumpang tidur dalam ruang hidung, ruang hidung kamu tu, rongga hidung. Muat macam mana boleh muat ni? Jangan tanyalah muat tak muat, kan. Dia bentuk bukan macam kita, syaitan. Dia tumpang tidur dekat hidung kita ni. Kau asam betul, kan? Dia tumpang tidur. Kita dah baca doa, dia tumpang. Nabi sebut. Jadi ada kaedah panduan dia. Ambil air sembuh, dia keluarlah dia, kan? Mungkin kita yang tak ikut, nampak sunnah sedut air kat dalam hidung, tapi dia punya benefit dia, Masya Allah, syaitan keluar. Alhamdulillah, kan, begitu. Artinya, tuan-tuan, maknanya syaitan tak pernah cuti, tak pernah lupa dengan kita. Dia tahu cari jalan macam mana nak kacau kita, nak ganggu kita, sampai kita mati baru dia cuti. Baru dia lepas tangan, habis kerja aku. Selagi kita bernyawa, selagi roh dalam badan, dia terus goda. Jadi apa jawapan? Apa nak buat sekarang ni?
idza alimta anna syaitan la yaghfulu anka, ni jawapan dia, ni kaedah panduan. Fala taghful anta amman nasiyatuka biyadih, maka janganlah kamu lupakan, janganlah kamu lalaikan Allah yang mana ubun-ubunmu, ubun-ubun syaitan itu pun di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Siapa yang berkuasa, syaitan ke Allah? Tentulah Allah kan. Kita ni pun tak ada kuasa. Mana ubun-ubun ni, kita ni pun syaitan ni Allah Ta'ala yang cabut. Bila Allah izinkan selamat kita, selamatlah kita insya-Allah. Maknanya sebab tu panduan dah ada dah. Alhamdulillah, kita orang Islam ada panduan dah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dengan gangguan, daripada gangguan syaitan yang direjam. Kan kita minta Allah lindung kita. Kita tak nampak dia syaitan tu. Kalau orang ikut logik, macam mana nak buat musuh yang kita tak nampak, macam Predator yang cerita movie kita tak nampak kan, alih-alih ada ting terbang. Gila kita, macam mana ni, mati kita ni, power sangat ni. Tak kisah, syaitan macam itulah. Bukan seekor, banyak lah tu. Dia ada geng dia, banyak kan, kacau kita kan. Tengah-tengah solat pun dia kacau kita. Tapi insya-Allah yakinlah, Nabi dah ada panduan ta'awudz, baca ma'azallah, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Dia tak boleh buat apa, tak boleh buat apa, sebab Allah Ta'ala dah jaga kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah tuan-tuan, begitu ya. Jadi kena ingat, kita kena jawapannya, cara untuk menghadapi masalah masalah gangguan syaitan yang tak pernah putus asa ni adalah dengan banyak ingat pada Allah Ta'ala, minta Allah lindung kita kan, begitu ya. Waspada dengan syaitan sebab dia musuh kita yang nyata ya. Kalau Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surah Fatir ayat ke-6 ya. Inna syaitana lakum aduwwun, Allah sebut sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Pertama Allah beritahu kita syaitan ni musuh kita, bukan kawan kita. Dia musuh kita. Memang jahat, musuh dia jahat lah. Nak kita mati, nak kita jadi ahli neraka, nak kita lawan Allah, nak kita macam dia. Sebab dia dah berjanji, dah bersumpah di depan Allah Ta'ala kan, akan rosakkan kita, akan ganggu kita. Maka dia musuh kita. Apa cara pun dia nak kacau kita. Kita jadi ustaz, dia hantar ustaz dia. Kita Pak Haji, dia hantar tuan haji dia. Dia haji juga tu. Sebab tu kat Mekah orang gaduh, betul? Jumpa tak? Kat Mekah orang bergaduh, kat Mekah orang cerai-berai, kat Mekah orang macam-macam hal kat Mekah. Pergi haji tu, pergi umrah tu, dah balik-balik riak pula. Panggil Abang Mat, dalam hati aku dah pergi haji 2 kali, kau panggil Abang Mat je. Panggillah haji. Contohlah. Maksudnya ada gangguan tetap ada kan. Dia suruh kita riak pula, dah beramal suruh kita riak. Betul lah, syaitan kerja tak akan berhenti. Jadi akhirnya kita tak boleh buat apa dah. Hanya sekadar kita minta tolong pada Allah Ta'ala, sebab jadikan dia syaitan, jadikan dia musuh kita yang nyata. Fattakhidhuhu aduwwa ya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan, Allah kata, dia nak ajak golongan yang ikut dia tu supaya masuk dalam api neraka. Allahu Akbar ya tuan-tuan. Jadi bila kita dengan Allah Ta'ala rapat, ingat Allah sentiasa, hubungan dengan Allah kita rapat, baik, ikut panduan yang Nabi ajar. Bacaan-bacaan dah ada, doa-doa dah ada, amal-amal dah ada, kaedah macam-macam dah ada. Paling tidak bacaan tu dah ada dah. Kalau boleh baca macam kita normal, alhamdulillah, sebut dengan mulut. Kalau tak boleh, orang bisu nak baca apa? Orang bisu dengan bahasa isyarat lah, dengan hati lah. InsyaAllah Allah Maha Kaya, itu hamba-hambanya ada kaedah. Nabi dah beri panduan dah. Masuk rumah baca bismillah, bagi salam, semua doa-doa tu apa? Pertama dapat barakah, keduanya elakkan daripada gangguan syaitan. Minum, kalau orang lain minum juga, tapi kalau kita minum dengan bismillah, syaitan tak boleh minum. Syaitan ni dia tompang, dia memang makhluk perosak yang tak tahu malu, yang Allah bagi dia rezeki makan haram je. Senang kata makan haram lah. Air mencuri, minum dia mana pernah beli kan? Air mana pernah beli, minuman, makanan. Kita makan KFC, dia makan sekali.
Kalau tak baca bismillah kan. Saya gurau anak saya tu, Yasir kan, makan KFC, makan apalah, baca bismillah. Asyik bagi syaitan makan free je kan. Baca bismillah, baca bismillah. Kita bayar kereta bulan-bulan, dia tak bayar kereta, dia tumpang kereta kita kan. Rumah kita bayar sewa bil api air, tak bayar, dia tumpang rumah kita. Apa hal? Mana boleh, sebab kita tak baca. Maksudnya kita beli katil bamah, dia tidur dengan kita kan. Kau orang Sam tu sama nak free je kan, kacau kita. Jadi caranya kita baca doa bismillah, dia tak boleh masuk rumah kita, tak boleh naik kereta kita, tak boleh ganggu kita, tak boleh ganggu semua, insya-Allah. Semua pakai baju semua. Jadi kita hidup dengan panduan yang Allah bantu, doa-doa yang Allah, yang Nabi sediakan, baca kita amalkan, insya-Allah terselamat daripada syaitan ya. Sebab apa syaitan ni begitu bersemangat, bermotivasi untuk kacau kita? Sebab dia dah bersumpah, dia jealous dengan kita kan, dengan Nabi Adam AS kan. Allah jadikan Nabi Adam tu sebagai khalifah di muka bumi, dia cemburu, dia jealous. Sebab dia dulu ketua malaikat, orang alim, masya-Allah baik, tiba-tiba Allah jadikan khalifah pula kan. Jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah di muka bumi ni. Jadi dia cemburu, itu punca dia ya. Punca dia cemburu sebab kalau boleh dia nak jadikan dia sebagai dah jadi khalifah pula tu. Ini ujian untuk dia jugalah. Tapi tuan-tuan kena ingat, ni semua adalah kehendak Allah. Allah yang atur semua ni kan. Jadi Allah yang kehendak dia, jadi dia begitu. Akhirnya dia murka, dia dia menentang Allah Ta'ala. Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam AS, dia tak nak sujud, dia sombong, dia takabur. Akhirnya Allah murka sampai kiamat, akhir di neraka selama-lamanya lah. Tapi dia bersumpah, dia kata apa? Qala iblis li rabbih azza wa jalla. Ni hadis Nabi yang sahih ya, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma ya. Aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, qala iblis li rabbih azza wa jalla wa izzatika wa jalalika la azalu wa la abrahu ughwi bani adam ma damatil arwahu fihim. Qala lahu rabbuh bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum ma astaghfiruni ya. Iblis berkata kepada Tuhannya azza wa jalla, ya Allah, demi kemuliaanmu dan demi keagunganmu ya Allah, sentiasalah aku akan menggoda anak Adam, merosakkan anak Adam selama-lamanya, selama mana roh dia dikandung badan. Maknanya sejak kita dalam perut ibu lagi dah kacau dah. Ada roh masuk je, dah kacau kan. Lepas tu kita disunatkan bila kita kenang. Sebab tu lah bayi nangis ni nangis kita dilahir tu, doktor pun bertepuk suruh nangis kan, suruh nangis biar pertama nak biar dia nampak dia sihat lah nangis. Tapi hakikatnya dia nangis sebab dia cocok oleh syaitan yang bernama Ummu Sibyan. Nama dia syaitan tu Ummu Sibyan, ibu kepada budak-budak. Syaitan namanya Ummu Sibyan. Sama bayi ni lahir kan dia cocok, kau ni job, my new job, welcome to world kan, kau jaga kau rosak je, cocok. Lepas tu kita kena azankan kan, baby tu azankan sebagainya kan, dan bacakan doa untuk baby tu. Sebab syaitan dah bersumpah, selagi mana rohnya ya Allah di kandung badan, aku akan rosakkan dia, ganggu dia ya Allah. Lantas Allah jawab kepada syaitan tu, demi kemuliaanku dan keagunganku, sentiasalah aku akan mengampuni mereka jika mereka meminta ampun kepadaku. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan, kita sebagai manusia tak boleh tidak, memang tak boleh lepas daripada gangguan syaitan. Semua ada pengalaman, pernah diganggu syaitan. Kita ni banyak gangguan syaitan, hawa nafsu kita semua. Kita manusia yang Allah jadikan beginilah, ada gangguan, ada pengalaman. Tapi alhamdulillah ada pintu taubat Allah sediakan. Alhamdulillah. Dah buat dosa, kata-kata pernah terikut syaitan, akhirnya kita teringat, Allah bantu kita dengan rahmat dia, kita ingat Allah balik, kita bertaubat, istighfar, syaitan pun lepas menyesal, sedih, kita boleh bertaubat, istighfar. Allah kata aku akan ampunkan mereka selagi mana mereka minta ampun. Jadi syaitan menjerit dah. Sebab tu dikatakan ketika contoh lelaki perempuan
Dia bernikah aja dia ucap kabul, ya aku terima nikah Kamarul Zakiyah binti Muhammad dengan mas kahwin RM2.5 tunai dulu kan. Saya lah nama orang rumah tu. Masa dah nikah tu je, syaitan menjerit, tak pakai terlalu menjerit, dia sedih. Dia kata gagal, aku dah gagal nak goda anak Adam ni. Dia dah nikah. Maknanya kelebihan lah nikah, kelebihan istighfar, taubat kan, begitu kan. Alhamdulillah. Jadi obat untuk menghadapi syaitan ni pertama, kita kena ingat Allah Ta'ala banyak-banyak dan istighfar dan bertaubat, insya-Allah Ta'ala. Bismillah. Berkata lagi Syekh Ibn Athaillah, ja'alahu laka aduwan liyahushaka bihi ilaih wa harraka 'alaika an-nafsa liyaduma iqbaluka 'alaih. Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu supaya kamu jemu pada syaitan dan berlindung kepada Allah. Begitu juga Allah menggerakkan hawa nafsumu supaya kamu tetap selalu menghadap kepada Allah dalam melawan hawa nafsu. Tuan-tuan, kita ni manusia, kalau tak ada gangguan, biasanya lah fitrah kita akan jadi malas. Tak ada yang push, tak ada motivator. Maksudnya bila ada gangguan ni, kita akan jadi tension, cuba nak elakkan gangguan tu. Contoh gangguan, katalah nyamuk. Gangguan nyamuk ni. Adalah keluar kilang spray. Reset spray kan. Maknanya yang mengganggu kita dengan ada obat nyamuk macam misalnya, alhamdulillah settle. Jadi gangguan tu hikmah. Ada hikmah gangguan tu. Dan termasuk syaitan ni. Jadi bila kita diganggu, dikacau, digoda sebagainya, yang tak pernah berhenti, datang nafsu lagi kacau, akhirnya kita akan rasa jemu dengan mereka tu, jemu dengan gangguan-gangguan dan semua ni. Kita akan minta dengan Allah Ta'ala, minta tolong. Sepatutnya lah itu yang betul. Yang tak betul, dah digoda, dah diganggu, dah dirasuk, dah diajak buat jahat, terus layan tu dah, aku memang jahat lah, aku ni tak boleh jadi baik, aku ni yang jadi sahabat syaitan. Astaghfirullahalazim kan, tak boleh, tak mungkin jadi baik, Allah tak terima aku lagi. Itulah kerja syaitan. Kau jahat, kau jangan berlakon, kau jangan pura-pura, kau ni tak payah pura-pura, tak payah hipokrit lah, tak payah kau jahat terus. Tu syaitan kerja dia gitu. Jadi kita kalau layan terus, kita pun ikut macam dia, akhirnya na'udzubillah min zalik, masuk api neraka, na'udzubillah. Jadi supaya gangguan tu datang apa? Ada hikmah dia, ni hikmah dia. Iaitu kita rasa bosan, jemu dengan gangguan yang datang hari-hari tu, yang betul-betul akhir kita pun akan terus amalkan sunnah-sunnah, amalkan doa-doa, dan bergantung dengan Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Jadi Allah Ta'ala menjadikan syaitan sebagai musuh manusia. Ini merupakan satu nikmat yang besar bagi manusia. Ya Allah, pelik pelik bin ajaib ni pandangan sufi ni. Dia kata syaitan ni adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang bukan, maksudnya nikmat besar, bukan paling besar, nikmat yang besar pada kita. Nikmat macam mana nikmat ni? Sebab nikmat ni ya, maksud dia apa? Dengan ada gangguan syaitan itulah manusia ni harus sentiasa berlindung dan menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang tak dirasai oleh malaikat. Malaikat tak pernah kena gangguan syaitan. Malaikat tak pernah. Dia tak pernah kena gangguan syaitan, tak pernah kena gangguan hawa nafsu. Malaikat tak pernah makan rasuah, tak pernah buat maksiat. Malaikat tu malaikat, sebab dia nafsu pun tak ada. Tapi kita ni manusia, ada nafsu. Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan manusia tu dua jalan, jalan kejahatan, jalan ketakwaan. Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, hatinya, menyucikan dirinya, maknanya dah salah berdosa, bertaubat, istighfar, ambil wuduk, mandi sebagainya, maknanya
berubah, hijrah. Beruntung, Allah kata beruntunglah. Wa qad khaba man dasaha, dan rugilah orang yang mengotorkan jiwa tu. Maknanya kita manusia, siapa pun nama kita siapa pun kita di mana pun berada, tetap kita adalah manusia yang ada dua jalan. So pilih yang mana satu. Allah beri kita akal, alhamdulillah boleh fikir mana yang racun, mana yang penawar, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang syurga, mana yang neraka, mana yang ajaran syaitan, mana ajaran Allah. Kita boleh pilih. Panduan pun dah ada, bacaan pun dah ada, doa-doa pun dah ada. Dapuk dada tanya iman. Jadi maknanya itu merupakan nikmat yang Allah sediakan untuk kita ni, kita jadi istiqamah untuk kita terus melawan, kan, untuk menjaga keselamatan daripada syaitan, musuhnya itu. Ini kerana dia sendiri tidak akan sanggup melawan musuhnya yang licik itu kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, subhanallah, ya. Misalnya kita ketika tidur, memang tadi Nabi kata kita tidur ni syaitan tumpang tidur dekat lubang hidung kita, ya. Wallahu a'lam, mungkin wallahu a'lam kita pun tak pernah nampak, tapi itu sunnah, kita buatlah macam itu. Maknanya mungkin wallahu a'lam kita dah baca doa, dah tiup 3 sunnah tidur tu kan, buat ambil wuduk semua, mungkin dia ada ruang ke situ tumpang tidur. Mungkin nak masuk dalam tak boleh, kita dah baca doa, tapi yang boleh dibenarkan agaknya kat situ je ruang tu lah. Kalau mungkin tak baca doa, mungkin wallahu a'lam masuk dalam lah. Kan Nabi kata syaitan ni dia masuk dalam apa nama, dia boleh berenang dari urat-urat saraf kita, darah kita, dia boleh berenang. Maknanya sidang hadirin sekalian, ni pandangan yang berbezalah terhadap gangguan syaitan dan iblis ni, ya. Jadikan dia musuh, ya. Dan berkata Dhunun al-Misri berkata berkenaan cara untuk menolak tipu daya syaitan, dia kata idza kana huwa yaraka min haitsu la tarahu fallahu ta'ala yarahu min haitsu la yarallah fasta'in billahi ta'ala alaih, ya. Jika dia, yakni syaitan, melihat kamu sedangkan kamu tak boleh melihat syaitan, maka Allah melihat syaitan itu dan segala makhluknya, ya. Dan syaitan dan makhluk yang jahat ni tak boleh melihat Allah Ta'ala, kan. Justru mintalah tolong kepada Allah Ta'ala ke atasnya, ya. Alhamdulillah. Dan sebesar-besar amalan ibadah di sisi Allah ialah berpisah dengan nafsu, dengan memutuskan kehendaknya dan menuntut pelepasan daripadanya, dengan meninggalkan apa yang disukai daripada diharap, ya, berkehidupannya. Dan sesungguhnya orang yang paling sukar ialah siapa yang suka manusia bermuamalah dengannya dengan apa yang dikehendaki, sedangkan dia tidak mendapati daripada dirinya sebahagian apa yang dikehendaki. Jadi sidang hadirin sekalian, maksudnya, ya, jangan salahkan Allah. Memang tak boleh salahkan Allah pun, sebab syaitan ni memang dah diciptakan begitu, memang dah kerja dia begitu. Tetap dia akan goda kita, Sama ada pertama dia nak halang kita supaya beribadah. Bila dah beribadah dia cuba juga halang. Termasuklah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, radhiyallahu anhu, pernah digoda, pernah diganggu oleh syaitan yang menyerupai dalam bentuk cahaya. Masya-Allah, tengah-tengah malam bertahajud, tengah-tengah beribadah, bermunajat, datang cahaya jumpa dia, menghadap dia dengan berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu ni sultan awliya, kamu ni wali Allah yang besar, masya-Allah, tahniah. Akulah Allah. Dia mengaku pula tu syaitan ni, ya. Akulah Allah, maka mulai saat ini kamu tak perlu ibadah lagi, kamu bebas daripada syariat, bebas, tak payah ibadah lagi. Ya tuan, bayangkan besar tak besar ujian tu. Tengah ibadah datang cahaya putih, cahaya macam nur lah, macam orang baik lah, macam malaikat ke apa, tapi dia kata tu Allah dengan aku Allah, aku maknanya istiharkan hari ini kamu tak payah ibadah lagi dah, terlepas dari syariat. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani cocok, kau syaitan, iblis, pergi kau. Kalau kena kita macam mana? Tak payah ibadah, betul ke? Bila start sekarang? Yes. Astagfirullah. Mungkin wallahu alam.
Yang datang tu mungkin berserban, mungkin berjubah, mungkin maknanya jubah, tapi besoknya bila cerita dengan murid-murid beliau, dia kata murid beliau, kenapa, macam mana tuan guru boleh kenal tu syaitan? Sedangkan besar dugaan tu, Masya Allah, bentuk cahaya dengan suara, dengan Masya Allah, memang apa nama ni, begitu apa nama ni, dahsyat ujian tu. Dia kata senang je. Bila dia kata kamu dah terlepas daripada syariat, tak payah solat, tak payah puasa, tak payah buat ibadah lagi, dah bebas, bermakna dia telah mengatakan aku ni lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aku? Nabi Muhammad itu apa, kekasih Allah, Rasulullah, Nabi Allah pun sampai wafat pun tetap ibadah, tetap solat, tetap wajib syariat. Aku ni siapa? Aku umat Nabi Muhammad. Kat situ aku nampak tentang maknanya dalam kita berkerohanian ni menuju pada dalam bab tasawuf pun, sufi pun perlunya ibadah. Dibimbangi, sebab ramai yang sesat, ramai yang tersilap, begitulah, dia tersilap langkah, tersilap. Sebab kata para ulama, nak kenal syaitan, nak bezakan syaitan dengan makhluk yang soleh dengan syaitan ni ada cacatnya. Contoh ini pengalaman orang, para alim ulama yang pernah didatangi oleh gangguan begitu. Datang dengan sorban, dengan jubah, ajar bukan-bukan, ajar itu ajar ini sebagainya kan. Nak kenal senang katanya. Bukan senang, tak senang, maksudnya Allah bagi dengan rahmat Allah kita boleh kenal. Tetap ada cacat celanya. Mungkin datang tu mungkin bentuk ibu kita, mungkin tak tahu. Kita anak, dia datang ibu dengan telekong dia baik, contoh. Tiba-tiba ibu tu kita datang dalam mimpi tu, mimpi ke apa ke datang, contoh, walaupun dia berupai ibu kita, tempang pula, contoh, kenapa ibu mata macam juling sikit, atau mungkin ada cacat sikit, atau mungkin jubah, pakai jubah ayah ke, bentuk ustaz ke, siapa, untuk syekh ke datang, katalah kan, tiba-tiba nampak kotor, jubah tu koyak sikit lah, nampak terbocor ke apa. Kat situ dia punya tips panduan dia. Tetap ada kekurangan. Tu panduan dia. Maksudnya kalau datang tu perfect, tak ada contoh yang mudah. Kalau datang ke mimpi jumpa Rasulullah, jumpa Nabi, mana ada, syaitan tak boleh menyerupai Rasulullah, tak boleh. Kalau kita diberikan Allah Ta'ala rezeki, insya-Allah Ta'ala dapat jumpa Rasulullah dalam mimpi, beruntunglah kita. Sebab syaitan tak mungkin dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, begitu. Jadi artinya sidang hadirin sekalian, maksudnya oleh kerana kita dah tahu, kita dah sedar syaitan ni tak akan putus asa nak rosakkan kita, maka kita akan tetap tak putus asa, tetap bersemangat, ingat Allah Ta'ala sentiasa, sebab yang maha berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya syaitan tu, bukan, dan akhirnya kata lagi Ibn Athaillah, man athbata li nafsihi tawadhu'an fahuwal mutakabbir haqqan idh laysa tawadhu' illa an rif'ah famata athbatta li nafsika tawadhu'an fa antal mutakabbir. Siapa yang merasa diri tawadhu', maka berarti dia benar-benar sombong dan angkuh. Sebab tidak mungkin dia merasa tawadhu' kecuali kalau dia merasa besar atau tinggi. Apabila kamu menetapkan bahawa dirimu tawadhu', maka sebenarnya kamu adalah orang yang sombong. Tuan-tuan, kita beri ruang untuk azan, insya-Allah. Sambung sedikit selepas azan, insya-Allah taala. Alhamdulillah. Wassalatu qaimat Muhammadan wa sallallahu wa ba'atha maqam. Alhamdulillah. Sidang hadirin sekalian, sedikit huraian tuan-tuan tentang gangguan syaitan ni. Sekarang ni dah makin canggih dah, dia ikut zaman, dia pandai juga ikut zaman, Mana zaman sekarang ni syaitan dah makin, kalau kita boleh katakan, makin mudah kerja dia, sebab dah ada gadget-gadget, dah ada handphone, dah ada pelbagai jenis handphone kan, sebagainya pun merupakan alat yang syaitan boleh gunakan. Dia akan gunakan apa cara sekalipun kan.
Untuk apa namanya, untuk ganggu kita, untuk rosakkan kita. Sebab itulah syaitan. Jadi kita ni maknanya jangan terpedaya lah. Kita kadang-kadang zaman sekarang kita tak boleh lepas daripada handphone. Kadang-kadang kan sampai nak pegang Quran pun kita jadi macam gangguan. Jadi kita kena prihatin. Okey. Minta tolong lah. Minta tolong. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Letak campak tepi yang buka Quran kan baca. Kalau nak layan ni memang kita tak boleh nak buat apa dah kan. Tak kira ni yang janggut putih ke kan, sama je yang anak ke yang bapaknya bersama ni kan. Allahu akbar. Maknanya syaitan gunakan alat-alat canggih sekarang. Jadi kita kena bijak jugalah, tetap istiqamah untuk kita jadikan alat itu tu tadi tu Allah beri kita ilham dua jalan. Contohnya handphone sekarang ini untuk boleh rosakkan kita, lupakan Allah, maksiat, jadikan dia juga sumber ilmu, sumber zikrullah pun boleh, macam-macam boleh kan. Nak tekan apa atas kita, kita minta Allah tolong kita, ya Allah bantu aku, ya Allah jangan jadi aku macam ikut syaitan, ya Allah lupakan kan. Gitu kita minta bantuan, kadang kita terlupa tau. Syaitan memang dia tak menyamar, tak zahirkan rupa dia. Dia zahirkan dalam bentuk handphone, dalam bentuk TV, dengan pelbagai cara lah. So kita kena pandai lah, kena bijak untuk menghadapi tuan-tuan. Sebab dia akan gunakan segala-gala cara untuk rosakkan kita. Dikatakan syaitan ni boleh belah badan dia, lekat satu ke kita, lekat satu lagi dekat katakan perempuan. Akhirnya kita pun jadi bercantum dengan dia. Maknanya akhirnya berlakulah zina, berlakulah dosa. Itulah syaitan. Sebab dia takkan mati. Sebab dia dah, Allah beri mereka ini satu kelebihan sebenarnya. Ya Allah Ta'ala dengan rahmat dia, syaitan minta gitu, tak mati. Tapi bijaknya subhanallah, Allah Ta'ala maha bijaksana tuan-tuan. Ketika syaitan minta ayat tu, saya lupa ayat apa, dia minta supaya apa? Dia minta dalam ketika dia minta dengan Allah Ta'ala supaya tak mati tu. Tuan tahu, perasan tak? Ada saya dengar ceramah daripada Habib mana cerita. Rupa-rupanya syaitan minta, dia liciknya tu, dia minta supaya dia tak mati sehinggalah ila yaumin yub'atsun. Ayat tu, ayat Quran. Sehinggalah mereka semua dibangkitkan. Maknanya punya licik syaitan ni, pandai memang terkejal punya makhluk ni. Dia minta dengan Allah ketika itu supaya dia tak mati, sehinggalah walaupun dah berlaku kiamat, dah hancur dunia ni, kita pun dah mati semua ni, dia tak mati lagi. Kau asam dia minta kita, dia minta gitu, dia tak matilah. Maknanya dia sampailah kita ni apa ni, yub'atsun, dibangkitkan hari kiamat. Lalu Allah jawab, ya, tetap dia akan mati juga. Semua bila berlaku kiamat, semua akan mati, termasuk syaitan pun mati, malaikat pun mati. Yang tinggal hanya Allah Ta'ala saja. Memang begitulah. Kita berdoa semoga kita menjadi hamba Allah yang Allah bantu insya-Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah jualah yang boleh bantu kita tuan. Dan kalimah pun dah ada, kita boleh baca ta'awudz, berlindung dengan Allah Ta'ala kan. Macam-macam dia, kalau apa nama ni, alat-alat pun banyak. Antara yang alat-alat kita boleh gunakan berwuduk, kita sebut alat lah, berwuduk, mungkin kayu siwak, basugi, sebagainya kan. Sekarang ni ada minyak kijang tu, sunnah-sunnah, daun apa nama ni, daun bidara, sebagainya, boleh kita amalkan. Sekarang banyak cara, alhamdulillah. Allah Ta'ala mudahkan kita, alhamdulillah kita boleh gunakan. Maka sabun mandi, cari yang sabun mandi bidara agaknya, alhamdulillah. Jadi boleh ganggu, boleh bantu untuk kita menghadapi gangguan syaitan ni. Wallahu alam bisawab. Tadi sikit saya dah baca tadi kemah tadi yang apa tu, tentang takabur tu, sikitlah saya baca mukadimah sikit tadi. Maknanya kita dilarang, kata Syekh Ibn Ta'ilah mengatakan, siapa yang merasa diri tawaduk, maka berarti dia benar-benar sombong dan angkuh sebenarnya. Sebab tidak mungkin dia merasa tawaduk kecuali kalau dia merasa besar atau tinggi. Apabila kamu menetapkan bahawa kamu tu tawaduk, maka sebenarnya kamu adalah orang yang sombong. Tuan-tuan, maknanya bab tawaduk ni bukan boleh kita ngaku-ngaku je, kita mengaku merasa macam syok sendiri, kata aku ni tawaduk ni. Tak, tawaduk ni bukan macam itu. Tawaduk ni dia tak mengaku, dia tidak malah cuba mengelakkan, menafikan bahawa dia tawaduk. Sebab tawaduk ni adalah anugerah Allah langsung, sikit pun tak ada takabur. Nampak kan macam pelik tu. Kalau mengaku sombong diri tu memang ni mengaku tawaduk ni pun
dianggap sombong. Sebab apa? Sebab bila mengaku kita ni baik, mengaku kita ni alim, mengaku kita ni tawaduk, bermakna kita dah anggap kita besar lah, kita mulia lah. Dan begitulah halusnya dalam tasawuf ni, ya, nak jaga hati kita supaya kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah Maha berkuasa insya-Allah taala, ya. Allah Maha, ya, dan alhamdulillah kita pada pengalaman, ya, segala gangguan-gangguan yang Allah datangkan, ya, alhamdulillah Allah juga sediakan penawarnya. Alhamdulillah, ya, Allah Maha berkuasa tuan insya-Allah. Dan Nabi kata siapa yang baca surah Al-Baqarah misalnya di rumah di waktu malam, 3 malam syaitan tak akan masuk rumah itu, kan. Siapa yang baca waktu siang, 3 siang syaitan tak akan masuk rumah itu. Tapi ingat 3 siang je, 3 malam je. Atau baca siang, malam dia masuk. Atau baca malam je, siang tak baca, siang dia masuk. Bila dia masuk tu yang macam-macam tu, berat nak ibadah, buat maksiat, jadi gaduh, panas. Jadi itulah, maknanya kena baca selalu lah, siang malam, siang malam. Amalannya maksurat, al-maksurat, antara al-maksurat pagi petang siang malam kita baca insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama, ya, taufik hidayah dan kekuatan insya-Allah untuk menghadapi hidup ini yang penuh pancaroba, dia yang merupakan nikmat sebenarnya. Ini barulah rasa life kita ni, perjuangan kita ni hebat, rasa nikmat. Bila ada gangguan tu, bila ada halangan tu, nikmatlah. Bila tak ada gangguan macam tak nikmat, kan. Macam nak makan durian, nak makan buah, kopi tajam, susah buka makan, masya-Allah, kan, contoh, kan. Jadi baru rasa nikmat tu. Jadi itulah hidup kita ni, ada gangguan, tak apa, kita hadapi itu, kita makin semakin matang, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahman ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada ma abqaitana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah.